Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya masih lagi berkisar dengan isu yang saya lihat sensasi hari ini. Yang mana melibatkan merpati ini. Merpati yang dikatakan terbang bebas. Jadi, tahulah merpati ini Najib. Jadi apa yang saya lihat, daripada kenyataan dua orang kuat yang ada di KKM nih, yaitu pengarah KKM dan juga menteri KKM ini sendiri. Maka saya dapat melihat, saya dapat mencari sesuatu soalan yang mungkin kawan-kawan terfikir sama. Yaitu, saya nak baca kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah KKM dulu. Dia kata, ia selaras dengan Seksyen 37 Akta Penjara, kata dia. Siasatan secara klinikal, rawatan dan pemantauan telah dijalankan oleh KKM dan laporan perubatan berkenaan akan dikemukakan kepada Mahkamah atas perintah. Okey, kita agree je lah dengan benda-benda yang macam ni. Kita rakyat ni siapalah kita tak tahu. Dan pada masa yang sama, KKM mempunyai tanggungjawab pematuhan etika kerahsiaan pesakit di bawah Akta Perubatan tahun 1971. Pindaan 2012. So, ini kata dia. Dan dia kata sebarang maklumat terperinci mengenai kesihatan seorang pesakit hanya boleh dikemukakan kepada mahkamah sekiranya diarahkan mahkamah. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh DG kita, pengarah KKM lah ya. So, kita pergi kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan kita pula. Dia kata, jika terbukti pegawai berkenaan boleh dikenakan tindakan tertatib mengikut garis panduan KKM. Semua di KKM memang kita perlu patuhi tata etika kerahsiaan pesakit di bawah Akta Perubatan. Jadi sebarang maklumat terperinci tentang kesihatan mana-mana pesakit, termasuklah banduan yang berada di bawah rawatan KKM, mestilah disimpan kerahsiaannya. Jadi hal tersebut dalam kes yang dirujuk, saya telah pun meminta pengarah HSKL untuk siasat kes ini. Dan jika didapati pelanggaran etika, maka tindakan disiplin boleh diambil terhadap pegawai yang berkenaan. Kita tengok tu. Yang pertama, kita dah tahu. Kawan-kawan ingat tak dulu banyak kes yang ada di Malaysia ni, yang apabila Najib jadi Perdana Menteri, yang paling kawan-kawan boleh tengok ya kes Lembu, kes 1MDB, yang mana kes-kes ini kita tengok banyak yang terheret. Orang yang tak bersalah banyak yang terheret. Jadi, apa yang digunakan oleh kerajaan kita adalah untuk menakutkan rakyat. Adalah untuk cuba menutup mulut rakyat. Ini kenyataan-kenyataan yang kalau kita lihat pengarah KKM, dia mengeluarkan kenyataan yang sama. Yang mana kita dengar Menteri Kesihatan keluarkan kenyataan yang sama. Tidak apa. Kerana mereka cerita tentang undang-undang kepada kita rakyat. Tidak apa. Tetapi, kita sebagai rakyat, cuba ditutup mulut, cuba ditakut-takutkan dengan undang-undang yang mereka ni buat, yang mereka sendiri gubal di parlimen. Yang mana hari ini, Najib terbukti bersalah atas kesalahan merompak duit rakyat. Duit dalam akaun 42 juta, yang mana dia masuk penjara itu kes RAC. So, isu duit merpati, isu kes merpati ini, yang saya sendiri dah lihat, kenapa apabila sampai ke Najib, banyak sangat rahsia negara. Banyak sangat ceritanya. Hari ini, KKM di bawah Menteri Kesihatan, di bawah pengarah kesihatan, apa surat yang dikatakan oleh yang dikatakan sebagai merpati ini tadi. Apabila saya dapat arahan dari atas bertubi-tubi suruh hantar ke Ceras, tapi masalah di scale indikasi kukuh untuk tidak ke Red Hub Ceras. Jadi mereka di sini semua terikat dengan pekerjaan. Arahan daripada menteri. Saya baca, banyak yang saya baca. Dan di sini juga apabila dikatakan peruntukan 3.5 juta daripada mana ni? Daripada KDN dia kata. Okey? Benda ini juga tidak dijawab oleh menteri-menteri kita yang ada hari ini. Kita sebagai rakyat, mereka sebagai menteri, mereka jadi wakil rakyat, mereka jadi menteri hari ini adalah atas undi kita rakyat.
Jika kamu berahsia dengan kita rakyat, jika macam inilah kerajaan Malaysia kita selama-lamanya, apabila kita bagi soalan, ada bagi kita tentang undang-undang, supaya kita tidak boleh berbunyi. Maka apa yang terjadi dalam negara kita ini? Kesihatan Najib, rakyat tak boleh tahu. Sakit apa Najib, rakyat tak boleh tahu. Orang lain sakit, kita boleh tahu. Apa yang masalah pun boleh tahu. Apa yang berlaku dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Lubang jubur dia pun orang nak tahu. Najib kesihatan dia, rakyat nak tahu. Pun kamu orang nak sorok. Pun kamu sebut akta, pun kamu sebut seksyen ni, sebut tu. Apa ada sakit Najib tu yang sangat-sangat dirahsiakan? Najib kena SIB. Jadi, kita bandingkan. Anwar dulu lubang jubur, dia pun orang cerita. Apa dia ni? Mana ada pengarah KKM ni? Mana dia? Kita punya Menteri Kesihatan ni. Rakyat tanya Najib ni sakit apa? Jawab je lah. Apa nak dirahsiakan? Apa salah pula urusan mahkamah? Kalau Najib kena kanser tahap 5, stage 5, beritahu lah. Biar cepat mampus. Apa yang susah sangat? Jamal lu yang kena kanser, dia kata tahap 4, dah pun sembuh, pun rakyat boleh tahu. Ini Najib, nak dirahsiakan sakit Najib. Orang yang kita dah pun jatuhkan hukuman penjara 12 tahun sebagai banduan, pemimpin utama kita pernah menerajui negara kita ini, terlibat dengan rasuah. Masih lagi, pak-pak menteri kita, masih lagi pengarah-pengarah yang berada dalam kita punya jabatan kerajaan ni, nak bersekongkol dengan benda macam ni. Ini membuatkan rakyat sangat kecewa. Okey, part dia yang saya fikir hari ini, apa dia? Kemungkinan Najib ni dipindahkan kepada hospital Red Hub Ceras ni. Kalau mengikut saya punya logik, akal saya lah. Kerana bilik dia dekat sana sedang dibuat renovate. Jadi, peruntukan yang dikatakan Merpati ni tak ada jawab. Yang dikatakan 3 poin lebih juta ni, tidak dijawab. Bermaksud, dia orang tengah renovate bilik baru untuk Najib nak duduk. Lepas renovate bilik, Najib dikatakan siap dan dihantar balik ke penjara Kajang. Percayalah. Jadi saya harap, saya tidak nak menuduh, tetapi dalam pikiran saya bermain seperti itu. Saya rasa rakyat luar bermain seperti itu pikiran dia. Jadi perkara ini KKM, pengarah kesihatan, Menteri Kesihatan, jangan jawab sampai lewa. Jangan mengugut rakyat. Jawapan yang dibagikan ini mengugut rakyat. Mengugut kaki tangannya bekerja dekat hospital. Mereka, rakyat biasa. Mereka yang undi kamu orang untuk jadi pemimpin. Pengarah kesihatan boleh jadi pengarah kesihatan kerana ada doktor, ada nurse di bawah yang kerja. Jangan kita nak mempertahankan pangkat kita. Jangan kita nak mempertahankan jawatan kita. Kita membohongi rakyat semua. Kita menggunakan akta, kita menggunakan undang-undang menindaskan para doktor, para mereka ni kerja. Bayangkan orang yang kerja yang lurus, orang yang kerja dengan baik, tiba-tiba kamu suruh dia bersekongkol. Apa yang terjadi ini negara kita ni? Memanglah mereka tak puas hati. Itu yang terjadi itu. Kalau Najib tidak sakit, tapi dikatakan sakit, kamu doktor yang baik, apa pandangan kamu? Mesti kamu akan keluar ke kenyataan kerana kamu dah panas hati. Nak hilang jawatan, hilanglah. Orang itu mungkin juga berprinsip macam saya. Saya tak nak kerja dengan orang yang ajal saya nak menipu. Jadi itu yang jadi. Jadi pemimpin kita, pengarah kesihatan, harus berfikir. Jangan kita nak buat penipuan, akhirnya menyusahkan rakyat di bawah. Itu yang saya fikir. Dan itu yang saya kata tadi. Rakyat harus melihat kali ini, bagi ruang kepada parti lain. Seperti mana yang kita lihat hari ini, Pakatan Harapan. Kita jangan bagi undi kepada UMNO, Bersatu, PAS. Lain-lain parti bagilah. Saya tak kira pembangkang apapun. Walaupun saya orang parti Pakatan Harapan, tetapi tak kisahlah. Jangan bagi 3 parti ini. Kita nak lihat apa sebenarnya berlaku di penjara Kajang. Betul tak duit 3.5 juta ini diluluskan? Siapa yang luluskan? Kenapa nak buat renovate? Contohnya macam itu. Kalau betul perkara ini terjadi, kita akan boleh bongkar apa yang terjadi nanti. Jadi kita akan bongkar
Betul tak? Kenapa Najib sekarang ni dikatakan sakit dan akhirnya penjara Kajang sedang diubah suai dan akhirnya setelah selesai penjara Kajang ini diubah suai untuk Najib, maka Najib kembali ke penjara Kajang. Itu saja yang kita nak tahu. Kalau betul perkara ini terjadi, maka kita akan ungkit benda ni akan datang. Sebab itulah dulu waktu PS memerintah banyak perkara yang kita bongkar, termasuklah sehinggalah Najib ni masuk penjara. So saya tidak nak menuduh bab itu, tetapi kita harus fikirkan. Dan saya harap tidak semua rakyat yang berada di penjara Kajang tu yang menjadi polis yang ada di sana, saya tidak percaya mereka ni semuanya mau bersekongkol. Suatu masa pun akan ada juga benda yang akan bocor, kita tahu. Jika memang dibuat juga satu kerahasiaan di sana pun kita akan tahu. Jadi tak payahlah kita sangat nak menipu rakyat hari ini. Kerana benda-benda yang melibatkan teknologi hari ini begitu cepat. Kamu bohong macam mana pun akan terbongkar juga. Jadi itu jawapan saya. Dan saya harap kita rakyat fikir-fikirkan. Dah lah. Kita kena tubuhkan kerajaan baru supaya kita nak kurangkan perkara-perkara birokrasi ini. Ataupun perkara-perkara yang menutupi kesalahan pemimpin-pemimpin kita ni. Supaya kita rakyat ni berpuas hati. Macam kenyataan yang dikeluarkan oleh KKM hari ini. Sebenarnya saya tahu rakyat tak berpuas hati. Sebab inilah yang berlaku dulu. Dulu zaman Najib macam inilah. Semua benda dijadikan rahsia negara. Semua benda keluar. Akta semua keluar waktu tu. Nak tanya kesihatan Najib je rakyat tak boleh? Pelik betul. Semua benda nak dirahsiakan. Itu yang saya kata. Anwar Lubang Juburnya pun dicerita dalam media. So itulah pencerahan saya. So sekian. Terima kasih. Thank you.